Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini, Isnin 15 hari bulan Januari tahun 2024, kita dapat meneruskan lagi tajuk yang berkaitan dengan hak-hak isteri. Dan sekarang, apa yang berkaitan dengan hak-hak isteri merupakan tanggungjawab suami untuk membimbing, mendidik isteri-isteri dan mendidik anak-anak mereka ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berkaitan dengan Islam, apa yang berkaitan dengan kedudukan perempuan dalam Islam merupakan kedudukan dan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikaitkan dengan tajuk ini juga, bahawa Islam memandang tinggi kemuliaan setiap Muslim tanpa mengira jantina, lelaki dan perempuan, serta meletakkan amanah kepada kedua-duanya dalam tanggungjawab untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kemuliaan seseorang bukan dilihat dari jantinanya, sama ada lelaki ataupun perempuan, tetapi pada hakikatnya dinilai melalui ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, proses kejadian semua manusia adalah bermula dari penciptaan diri yang sama, iaitu daripada penciptaan diri yang satu, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Maksudnya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu, iaitu Nabi Adam AS, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, isterinya, yakni Hawa, dan juga membiakkan dari keduanya, iaitu zuriat keturunan daripada Nabi Adam dan Hawa, yang merupakan isteri kepada Nabi Adam alaihissalam, sama ada daripada zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dalam surah An-Nisa ayat yang pertama. Daripada sini, apa yang berkaitan dengan tanggungjawab suami untuk mendidik isteri, untuk memberi pengajaran-pengajaran, memberi bimbingan dan tunjuk ajar dalam bidang agama. Kadang-kadang ada juga tak semua perempuan memilih untuk menjadikan suaminya sebagai calon pasangan yang sesuai, yang baik. Bukan hanya sekadar untuk memilih seseorang suami yang berpangkat kedudukan tinggi dalam kalangan apa-apa sahaja kehidupan mereka, tetapi ada juga bagi kalangan perempuan, mereka berkahwin nak mencari suami yang baik, suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencari suami yang beriman, dan ada sebahagian daripada perempuan mereka menangguhkan untuk berkahwin. Kadang-kadang bukan kerana terlalu memilih, ada juga punca daripada mereka ingin seorang suami yang boleh membimbing dirinya ke jalan redha Allah Subhanahu wa taala. Daripada situ, kadang-kadang ada juga yang mereka nak memilih dan menerima suami nampak handsome, nampak smart. Pada hakikatnya mereka juga tak boleh nak membimbing isterinya untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama, suami juga tidak tahu nak menunaikan solat, nak bimbing isterinya ke jalan yang melaksanakan perintah Allah seperti ibadat lainnya. Dan begitu juga yang boleh menguruskan hal ehwal kehidupan isteri tersebut adalah cara dan jalan yang terbaik bagi isteri untuk memilih supaya suami dapat mendorong isterinya menuju jalan takwa dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada sini,
Apa yang berkaitan dengan nombor yang kedua, muka surat 89 juga, adalah tanggungjawab suami untuk menguruskan kehidupan rumah tangga mereka, bagi mendidik isteri, mengajar isteri supaya dapat mengetahui tentang fardu ain, dan seterusnya dapat mendidik isteri ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor yang kedua ini adalah hendaklah si suami mengajar isterinya perkara fardu ain dalam perkara yang tak dapat tidak dalam ajaran agama. Apa yang berkaitan dengan fardu ain antaranya adalah cara untuk meningkatkan dirinya menuju jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya adalah seperti mengajar ilmu fiqh, ilmu tauhid, mengajar perkara-perkara yang berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berkaitan dengan ilmu fiqh contohnya seperti mendidik isterinya mempelajari solat yang betul, dan apa yang berkaitan dengan solat yang sempurna dalam ibadat, perkara-perkara yang boleh meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bacaan-bacaan yang betul dalam solat fardu 5 waktu sehari dan semalam. Begitu juga perkara-perkara yang boleh seseorang isteri mengamalkan dan menghayati kehidupan yang baik dalam hukum fardu ain dan fardu kifayah. Begitu juga apa yang berkaitan dengan fardu ain seperti cara untuk berwudu, cara untuk solat yang sempurna, cara untuk solat yang baik, yang lengkap berdasarkan kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala dari segi penghayatan, pemakaian. Contohnya kain tudung ataupun kain telekung solat, pastikan dalam keadaan yang tebal dan tidak nipis. Itulah merupakan perkara-perkara yang perlu diajar, perlu dididik kepada isteri, cara penghayatan solat yang betul dan sempurna untuk mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang tak dapat tidak dalam ajaran agama Islam, wajib bagi suami mengajar fardu ain seperti solat, cara wudu, solat yang sempurna dan sebagainya, sama ada dalam berkaitan dengan fiqh ataupun tauhid. Sekiranya isteri tidak tahu atau membenarkannya pergi belajar di mana-mana majlis ilmu, apa yang berkaitan dengan sekiranya isteri tidak tahu, maka tanggungjawab suami untuk mendidik, membimbing isteri supaya tahu melaksanakan ibadat yang betul, ibadat yang sempurna. Ada juga suami tidak mampu untuk mendidik isterinya. Dengan cara macam mana? Mestilah suami membenarkan pergi belajar di mana-mana majlis ilmu yang tidak bercampur lelaki dan perempuan. Maksudnya suami perlu mengizinkan isterinya pergi ke majlis ilmu, seperti menuju ke masjid yang tidak bercampur antara lelaki dan perempuan, dan seeloknya pergi sama-sama. Ajak isterinya pergi untuk menadah kitab, berguru, supaya isteri juga tahu tentang fardu ain yang wajib dilaksanakan, perlu diikuti seperti yang ditetapkan dalam hukum hakam agama, supaya dia dapat belajar dengan baik. Maksud ini merupakan tanggungjawab suami. Perlu mengizinkan isterinya pergi belajar ilmu agama, seperti di masjid, di surau ataupun di rumah-rumah yang dikhususkan, seperti belajar secara khusus dengan ustazah, belajar secara khusus dengan cara berguru, supaya isteri juga dapat memahami tentang ilmu agama secara lebih mendalam. Dah suami tak mampu untuk membimbing isteri dia, maka isteri mestilah suami membenarkan isterinya pergi ke majlis-majlis ilmu, supaya dia dapat belajar dengan baik, kerana keperluan isteri bagi menambah pengetahuan agamanya dan membersihkan rohaninya tidak kurang daripada keperluannya kepada makanan, minuman dan pakaian yang semuanya wajib disediakan oleh suami. Jadi nak bagi tahu di sini bahawa apa yang berkaitan dengan fardu ain ini adalah perkara yang wajib diketahui oleh isteri. Begitu juga perlu dan wajib diketahui oleh suami. Kalau suami tak mampu, ajak dia pergi sama-sama ke majlis ilmu mana-mana sahaja yang tempat yang sesuai, yang penting tidak bercampur lelaki dan perempuan. Sebagai contohnya kat pondok ni, alhamdulillah dah diasingkan tempat, lelaki pun tak nampak perempuan, masuk laluan pintu pun pintu yang berasingan, tidak menjadi halangan. Jadi boleh datang ke sini untuk mencari ilmu agama. Mudah-mudahan semuanya mendapat manfaat dan kebaikan bersama, insya-Allah.
Apa yang berkaitan dengan penjelasan di sini dan membersihkan rohaninya, supaya isteri dapat membersih rohaninya dan mendidik jiwanya, tidak kurang daripada keperluannya kepada makan minum. Dia nak bagi tahu nafkah, tanggungjawab suami memberi makan minum kepada isteri, dan pakaian yang semuanya wajib disediakan oleh suami. Begitu juga bagi suami wajib memberi peluang dan ruang kepada isterinya untuk mempelajari fardu ain tersebut. Jadi jangan kita tengok kepada perkara-perkara makan minum sahaja merupakan perkara yang wajib memberi nafkah kepada isteri, bahkan ilmu fardu ain juga perlu ditekankan ke atas isterinya. Kerana perintah Tuhan dalam ayat yang ke-6 surah At-Tahrim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu. Ayat ini menyentuh tentang orang-orang yang beriman. Peringatan bagi orang-orang yang beriman supaya jaga diri kamu. Bukan hanya sekadar jaga diri kamu saja. Kalau diri kita bukan hanya sekadar jaga diri kita, tetapi anak-anak dan isteri kita, keluarga kita pun kita perlu jaga mereka. Tujuan apa? Adalah tujuannya untuk menjaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Api neraka merupakan perkara-perkara yang diazab, yang akan dikenakan azab dan ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas hamba-hambanya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang beriman, dia akan patuh, akan ikut, akan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berkaitan peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka, yakni melalui iman dan amal. Melalui iman dan amal. Beza dengan orang kafir, mereka tidak mempunyai iman. Manakala kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita beriman dan kita mengakui yang Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang Esa. Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Mestilah kita beriman dan kita mempercayai kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada kita, seperti Al-Quranul Karim dan kitab-kitab yang sebelum ni, sebelum diubah oleh manusia. Dan beramal. Bila seseorang itu beriman, maka dengan sendiri dia akan amal ilmu yang dipelajari, akan melaksanakan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amalan soleh memerlukan ilmu dan makrifah. Jadi daripada sini apa yang berkaitan amalan soleh, bukan hanya kita buat sesuatu perkara hanya sekadar ikutan semata-mata. Bukan kita buat hanya kerana kita tengok ayah kita solat, tapi kita pun ikut dia. Tapi dalam penghayatan solat macam mana kita kena belajar dari segi iktidalnya, tamakninahnya, ikut masa, ketetapan-ketetapan yang sesuai. Jangan hanya sekadar kita ikut orang kata sembahyang ekspres. Yang penting menyempurnakan syarat, ataupun kita sembahyang hanya sekadar ikutan semata-mata daripada nenek moyang kita ataupun daripada orang-orang yang kita lihat. Bukan caranya macam tu. Kecuali macam budak-budak kecil lagi yang baru boleh berjalan, belum lagi tahu bercakap, dia tengok perwatakan dan pergerakan solat yang dilakukan oleh ibu bapanya, itu merupakan ikutan. Dia tengok langkah yang pertama, biar dulu supaya dia ikut ni, dia belajar cara yang dilakukan oleh ibu bapanya. Melalui situ, lama kelamaan ibu bapa perlu mendidik anaknya supaya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mengajar dan mendidik tentang fardu ain dan seterusnya fardu kifayah. Dan amalan soleh memerlukan ilmu dan makrifah. Jadi melalui ilmu, melalui makrifah, ilmu pengetahuan, sehingga dapat dilakukan segala jenis amalan yang soleh secara yang dikehendaki oleh syarak. Jadi mesti ikut hukum syarak, ikut ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya amalan yang dilakukan adalah amalan yang sempurna, bukan amalan semata-mata menjadi ikutan ataupun taklid buta. Itu merupakan perkara-perkara yang salah. Taklid buta kata tak tahu betul ataupun salah. Jadi mesti kena belajar, mesti mempelajari ilmu fardu ain supaya apa yang diamalkan itu adalah cara yang betul berdasarkan kepada hukum syarak. Apa yang berkaitan ayat suci Al-Quran ini? Iaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi merupakan suami bukan hanya perlu sediakan makan minum, bukan hanya perlu menyediakan
tempat tinggal, bahkan memberi didikan rohani juga kepada isteri-isteri mereka. Di samping itu, tujuan utama yang berkaitan dengan ayat suci Al-Quran ini berdasarkan kepada paragrafnya adalah menjelaskan mengenai kebenaran Allah Subhanahu wa taala, iaitu wahai orang-orang yang membenarkan Allah, yang mengesakan Allah dan Rasulnya, iaitu dengan cara melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lindungilah diri kalian, maksudnya lindungi keluarga dan diri sendiri dari kelalaian dengan melaksanakan apa yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua, iaitu kepada kita semualah, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Lindungilah diri dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Azab seksa neraka sangat pedih. Lindungi api neraka berdasarkan kepada ayat suci Al-Quran ini, supaya kita semua masuk syurga dengan aman dan damai, tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan caranya adalah mengikut apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlandaskan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Daripada sini, bagi menjaga dan mengawal diri manusia daripada seksa api neraka, mestilah melaksanakan dan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohnya, solat fardu yang wajib dilaksanakan. Kerana solat fardu di akhirat nanti antara soalan yang pertama disoal dan akan disoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Buat baik macam mana pun, kalau tak solat dikira sebagai seorang yang jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada sini, lindungilah diri dari api neraka yang panas. Sebagai contohnya api, bila kita terkena api, luka, melecur kan. Tapi api neraka lagi menyiksakan. Yang menyaksikan penghuninya adalah para malaikat. Jadi nak bagi tahu di sini bahawa para malaikat ni tidak berpilih kasih, tidak memilih kasih. Dia akan ikut, akan laksanakan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sampai masa untuk diheret ke neraka, akan dihumbankan. Kalaulah seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditetapkan seseorang hamba itu untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Manakala malaikat, mereka tidak menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah akan dilaksanakan. Sebaliknya, mereka sentiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Daripada situ kita kena ingat bahawa malaikat sentiasa memerhatikan dan memandang kita, apa yang kita lakukan, amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia, semuanya diperhatikan oleh malaikat, dan ada malaikat raqib dan atid mencatat kebaikan dan keburukan. Maka daripada sini, kita sebagai hamba Allah SWT kena tingkatkan keimanan kita kepada Allah SWT sentiasa. Berusaha dan memperbaiki diri kita daripada kesilapan-kesilapan yang kita lakukan sebelum ini. Maka kita cuba insaf, kita perbaiki. Kiranya seseorang itu melakukan dosa, maka hendaklah bertaubat kepada Allah SWT, kerana jalan taubat adalah jalan satu-satunya untuk menuju ke syurga dan terhapusnya dosa punca daripada perbuatan-perbuatan yang lalu. Dan kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wastausu bin nisa'i khaira fa innama hunna awanun asiratun indakum. Hadis muttafaqun alaih, yakni Bukhari dan Muslim. Ya, bila sebut muttafaqun alaih, berarti para pelajar sekalian kena faham itu adalah muttafaqun alaih yang dikaitkan dengan Bukhari dan Muslim. Apa yang berkaitan dengan erti hadis ini, ingatlah, dan hendaklah kamu bergaul baik dengan isteri-isteri kamu. Dengan cara macam mana? Iaitu dengan cara melayani isteri dengan baik. Jangan mengkhianati isteri-isteri masing-masing. Jangan sekali-kali mendera isteri, dan jangan jadikan isteri sebagai hamba. Kerana kita kena ingat, isteri merupakan pasangan hidup untuk hidup bersama-sama, sehidup semati dan sehati sejiwa.
saling bertoleransi dan faham memahami antara satu sama lain. Jangan dijadikan isteri sebagai hamba, jadikan isteri sebagai orang suruhan. Dia hanya bergoyang kaki di rumah, tetapi isteri penat lelah tanpa ada perasaan-perasaan yang simpati dan sebagainya. Jadi kena ingat, hendaklah kamu bergaul baik dengan isteri-isteri kamu, kerana sesungguhnya mereka adalah seolah-olah kerana sesungguhnya mereka adalah seolah-olah orang tawanan di bawah kuasa kamu. Bukan maksud sini tawanan ni sebagai hamba. Apa yang bermaksud di sini adalah janganlah menganiai mereka. Walaupun hadis ini berkaitan dengan sesungguhnya mereka adalah seolah-olah orang tawanan di bawah kuasa kamu, maksudnya isteri kena taat kepada suami. Isteri mestilah melayani suami dengan baik. Manakala yang berkaitan dengan orang tawanan di bawah kuasa kamu, seolah-olahnya adalah isteri di bawah penguasaan suami. Isteri di bawah penguasaan suami, isteri merupakan isteri kepada suami, dan suami perlu menjaga isterinya dengan baik dan sebaik-baiknya. Isteri juga perlu taat kepada suami kerana suami merupakan pemimpin keluarga. Apa yang berkaitan dengan contoh yang berkaitan dengan di bawah kuasa kamu, seperti isteri nak keluar, mestilah kena maklum kepada suami, kena minta izin terlebih dahulu. Kecuali suami bagi tahu nak pergi dekat-dekat, tak ada masalah lah. Kalau jauh-jauh tu kena maklum, risau juga. Balik-balik isteri tak ada, tunggu berjam-jam kat rumah, tak sampai-sampai. Nak hubungi pun tak dapat. Sekurang-kurangnya tidaklah merisaukan suaminya, supaya suaminya tenang, balik-balik dah tahu dah isterinya pergi ke mana. Daripada situ, kalaulah suami izinkan, tak ada masalah. Jadi isteri pun kata juga, apa naklah nak pergi rumah jiran pun kena minta izin. Adakah selalu saya kena minta izin? Isteri kata kan. Jadi kena faham, memahamilah. Suami pun janganlah pula orang kata mengongkong isteri sampai nak keluar rumah pun tak boleh kerana terlalu cemburu isteri yang cantik dan sebagainya. Bukan begitu caranya. Kiranya isteri cantik pun dia takkan cari lain kalaulah suami dapat menjaga, memberi kasih sayang dan perhatian sebaik-baiknya kepada isterinya itu. Daripada sini, janganlah menganiai mereka. Hendaklah kamu pimpin mereka dengan cara membetulkan amalan-amalan. Apa yang berkaitan dengan perkara ini, mestilah kena pimpin mereka dengan cara yang betul, membetulkan amalan-amalan agama mereka. Jadi kena didik isteri dengan cara yang baik, bimbing ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jaga agamanya. Maksudnya seorang isteri dibimbing, perlu didokong oleh suami dengan memberi didikan agama yang baik, supaya mereka faham tentang ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan adab, berkaitan dengan akhlak. Di samping itu, suami juga perlu membetulkan amalan-amalan isterinya dari segi penghayatan amalan-amalan fardu ain yang merupakan amalan-amalan yang wajib diikuti dan wajib dipatuhi mengikut Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta mereka mesti memberi ajaran-ajaran yang menjamin kebaikan dan berkekalan dalam kebaikan itu. Menjamin kebaikan, iaitu kebaikan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada elemen-elemen yang mendatangkan keburukan dan kemudaratan kepada isteri. Dan berkekalan dalam kebaikan itu, iaitu supaya mudah untuk menuju jalan syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama. Janganlah pula, biarlah dia nak solat, tak nak solat, kita dah tegur, dah bimbing, tapi tak nak solat juga, nak buat macam mana? Janganlah suami berputus asa. Mesti kena bimbing isteri sehingga isterinya melaksanakan perintah Allah SWT itu dengan melaksanakan perintah Allah seperti solat dan sebagainya. Kena bimbing, jangan sekali-kali berputus asa, kerana suami merupakan pemimpin, merupakan ketua keluarga, perlu mendidik isteri dengan cara yang betul dan cara yang baik supaya isteri boleh ikut sama untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kena faham tentang ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan fardu ain, ikut berdasarkan kepada poin ini.
semuanya akan dihisap oleh Allah SWT tentang amalan perbuatan yang dilakukan oleh suami isteri. Begitu juga suami akan dipersoalkan oleh Allah SWT tentang tanggungjawabnya kepada isteri dan anak-anaknya, dan mereka juga akan dipersoalkan oleh Allah SWT kelak. Apa yang berkaitan dengan perkara ini, mestilah kita hayati, mesti kena patuhi tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita masuk poin yang ketiga, iaitu memaksa mereka belajar ajaran-ajaran Islam dan adab-adabnya secara amali. Kena amali, belajar bukan hanya sekadar teori sahaja, bahkan dengan cara amali, mesti diamalkan, mesti diajar dengan cara yang betul. Sebagai contohnya ilmu fardu ain, kita belajar cara sembahyang Zuhur 4 rakaat, lagi bacaan Fatihah, kemudian baca surah-surah pilihan yang mana ingat, yang mana tahu pada peringkat permulaannya, dan kemudian masa rokok baca apa, masa iktidal baca apa, masa sujudnya baca apa. Tetapi mesti kena ajar secara amali, tengok caranya betul atau tidak. Tiba-tiba masa sujud terangkat kaki, kakinya kena dudukan kakinya macam mana. Begitu juga ketika solat macam mana, kata tangan, pergerakan tangannya macam mana bila kita sebut sami Allahu liman hamidah, dan macam mana cara untuk kita bertakbiratul ihram. Maka mestilah kena ajar isteri, ajar anak-anak melalui amali solat sebagai contohnya. Umpamanya menegah mereka daripada berpakaian mendedah aurat, kena didik isteri dengan cara yang betul, cara yang baik, kerana mendedah aurat merupakan perbuatan berdosa. Suami bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Daripada sini, apa yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang pakaian, iaitu ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-59 membawa maksud, hai Nabi, katakanlah kepada isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka menjaga jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Maksud jilbab adalah pakaian-pakaian seperti jubah, pakaian-pakaian yang kata tidak memakai pakaian yang ketat, pakaian-pakaian yang menutup aurat. Kalau bagi masyarakat Melayu, memakai baju kurung dan sebagainya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, kerana itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Maksud di sini, bila seseorang itu menjaga auratnya, menjaga pakaiannya, menjaga pakaian-pakaian yang patuh syariatnya, tujuan utama adalah mengelakkan daripada seseorang itu pakaian-pakaian yang boleh menjuluk mata ataupun pakaian-pakaian seksi. Tujuan utama adalah untuk menjaga diri perempuan daripada diganggu oleh manusia-manusia yang jahat ataupun manusia-manusia yang lain. Sebagai contoh, semasa saya duduk di Kuala Lumpur, di salah sebuah supermarket, ada mereka buat satu konsert ataupun hiburan. Tak adalah konsert, maksudnya macam ada satu booth lah. Dia macam satu tempat tu di dataran bawah supermarket tu. Tiba-tiba dia jemput 2 orang perempuan naik. Seorang lelaki yang sebagai MC dan sebagainya lah. Saya pun tak tahu sebab saya hanya sekadar lalu sahaja. Bukan hanya duduk di situ untuk lihat, menonton apa yang mereka lakukan, bukan begitu. Tapi lalu tu melintasi kawasan tersebut. Tiba-tiba 2 orang perempuan naik ke pentas. Bila dia tengok perempuan yang seksi, dia pegang bahu perempuan tersebut. Tiba-tiba yang seorang perempuan lagi berdiri di sebelahnya, memakai dan menutup aurat dengan cara yang sopan. Dia nak pegang bahu juga. Bila dia nak pegang bahu, tengok-tengok perempuan ni menutup aurat, dia pun tarik balik tangan dia. Berarti dia menghormati perempuan tersebut. Inilah sebagai contoh antara tujuan utama
yang disyariatkan oleh Allah SWT bagi perempuan menutup aurat, menjaga auratnya, menghayati, dan saranan daripada ayat suci Al-Quran ini dengan memakai jilbab adalah tujuan utama adalah untuk menjaga kehormatan diri perempuan itu supaya tidak dikhianati dan tidak diganggu oleh seseorang lelaki yang lain. Bila kita jaga mengikut patuh syariah Allah SWT, nescaya Allah SWT akan menjaga dan memelihara seseorang itu. Maka daripada sini, apa yang berkaitan dengan umpamanya menegah mereka daripada berpakaian mendedah aurat, menghalang mereka daripada bercampur gaul dengan lelaki tidak mahram, bukan mahram ataupun yang bagi masyarakat kita panggil muhrim, tapi yang sebetulnya adalah mahram. Tidak bercampur aduk antara lelaki dan perempuan pada satu masa. Batas pergaulan mesti dijaga, mesti dikawal, mengawal dan memelihara kehormatan mereka dengan kawalan yang cukup dan pemeliharaan yang sempurna. Kehormatan diri perlu dijaga, maruah diri perlu dijaga. Tidak membenar langsung mereka melakukan sebarang amalan yang bertentangan dengan ajaran agama dan tata susila Islam. Berarti ada yang berkaitan dengan dalam kehidupan ni, tata susila mesti ada dalam diri seseorang. Peranan suami membimbing isterinya, menjaga aurat isterinya, menjaga amalan-amalan yang dilakukan oleh isterinya, atau mengabaikan perintah Allah dan Rasulnya adalah perkara-perkara yang bertentangan daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti suami perlu menjaga tidak membenarkan langsung mereka melakukan sebarang amalan yang bertentangan dengan ajaran agama dan tata susila Islam atau mengabaikan perintah Allah dan Rasulnya. Kena jaga. Tengok ada perkara-perkara yang perlu ditegur, perlu bimbing, perlu tegur isterinya dengan cara yang betul. Atau melakukan maksiat, berarti atau mengabaikan perintah Allah dan Rasulnya atau melakukan maksiat. Jadi daripada sini perlu jaga isterinya supaya tidak melakukan dosa, tidak melakukan maksiat. Kalau nampak ada sesuatu yang tak kena, bimbing dia. Seperti apa yang berkaitan dengan pergi ke tempat-tempat hiburan yang bercampur aduk antara lelaki perempuan, pesta-pesta yang melekakan ataupun melalaikan, perlu dikawal oleh suami, dan suami janganlah pula mengajak perkara-perkara yang serupa seumpamanya ke tempat-tempat yang boleh melalaikan dalam kehidupan. Sampai ada pergi-pergi ke tempat-tempat hiburan sehingga tertinggal solat dan tak sedar, dan nak pergi solat pun tak tahu ke mana. Jadi kena jaga tanggungjawab suami memainkan peranan penting, mendidik dan mengasuh isterinya untuk menuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berdasarkan kepada maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pangkal ayat yang ke-34 dari surah An-Nisa, artinya kaum lelaki adalah pemimpin, pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum wanita. Berarti apa yang berkaitan dengan Syekh Al-Alusi berkata, keadaan mereka yang bertanggungjawab ke atas perempuan adalah dalam mendirikan perwakilan dan amanah ke atas rakyat. Maksudnya kalau kita sebagai contoh, kalau suami ke atas isteri dan anak-anaknya, tapi perumpamaan di sini adalah ke atas rakyat, sama ada dengan amalan ataupun larangan, dan seumpamanya demikian itu adalah sesuatu yang dikaitkan dengan mesti bertanggungjawab ke atas isteri. Sedangkan suami adalah ketua keluarga, meningkatkan keimanan yang diradai, melaksanakan perbuatan-perbuatan amal soleh yang baik, meningkatkan keimanan kepada Allah SWT supaya dia dijadikan contoh tauladan kepada isterinya. Dan sabda Rasulullah SAW, ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Hadis muttafaqun alaih. Membawa maksud, artinya suami adalah bertanggungjawab mengawal isterinya dan akan disoal mengenai isterinya itu. Maksudnya di sini adalah akan dipersoalkan, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana suami merupakan ketua keluarga. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan isteri semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau suami tak bertanggungjawab, maka
semuanya akan dikenakan seksa oleh Allah SWT, kerana semuanya merupakan tanggungjawab yang perlu diamanahkan. Bila dia berkeluarga, berkahwin, maka itu adalah amanah Allah SWT kepada suaminya. Daripada sini apa yang boleh kita fahami? Lelaki itu ialah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggungjawab atas kepemimpinannya itu. Antara tanggungjawab yang perlu diamalkan dan perlu dilaksanakan adalah pertama, memberi nafkah kepada keluarganya, termasuklah isterinya dan anak-anaknya. Bagi yang masih mempunyai ibu bapa, maka tanggungjawab bersama. Kemudian yang kedua, memberikan didikan agama kepada isteri dan anak-anak, supaya isteri faham tentang ilmu fardu ain dan seterusnya ilmu fardu kifayah. Kepada anak-anaknya juga tidak boleh dipisahkan. Yang ketiga, memberikan perlindungan dan menjaga keselamatan anggota keluarga, tempat perlindungan. Kalau berkahwin, pastikan ada rumah, tak kira lah rumah sewa ataupun rumah sendiri. Pada peringkat permulaannya tak mampu lagi nak beli rumah, sewa rumah. Yang penting janganlah duduk di tempat-tempat yang boleh mendatangkan mudarat kepada isterinya, seperti store, sewa bilik store, duduk belakang sana sebab nak jimatkan duit. Bukan itu caranya. Pastikan cari tempat perlindungan yang baik kepada isteri dan anak-anaknya. Kemudian yang keempat, melayani dan bergaul dengan isteri serta anak-anak dengan cara yang baik. Layan dengan baik. Apa yang tak kena, didik. Apa yang tak kena, bimbing. Janganlah pula bercakap kasar kepada isteri dan kepada anak-anak, kerana bimbang takut nanti anak-anak ikut cara dan perbuatan yang dilakukan oleh bapanya itu. Kadang-kadang apa yang dilakukan perangai perbuatan punca daripada perangai ibu bapanya sendiri. Jadi kita sambung balik nombor yang keempat pada minggu hadapan, insya-Allah. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.